izin Tuan Magistrate, saya Ong Lishan, pelatih dalam kamar dari Pusat Bantuan Guaman mewakili orang kena tuduh. Tuan, sebelum mahkamah menjatuhkan hukuman ke atas OKT, saya berharap dan memohon agar mahkamah yang mulia ini mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi yang akan saya kemukakan di sini. Tuan Magistrate, OKT ini berumur 20 tahun, belum berkahwin dan mempunyai hanya satu ahli keluarga iaitu kakaknya. Faktor yang pertama, pengakuan salah. Tuan Magistrate, OKT telah mengaku salah terhadap pertuduhannya pada hari sebutan. Pengakuan salah ini merupakan satu faktor mitigasi yang penting kerana OKT telah menjimatkan masa dan juga kos mahkamah bagi perbicaraan yang lebih panjang dan seterusnya telah meringankan tugas mahkamah tersebut. Bagi penyokong pernyataan saya tersebut, saya dengan rendah diri merujuk Tuan Magistrate ke kes Sao Sokip, di mana Mahkamah Persekutuan berpendapat bahawa pengakuan salah sepatutnya dianggap sebagai satu faktor mitigasi tanpa mengira sama ada OKT adalah penjenayah keras atau tidak. Tuan Magistrate, Mahkamah Rayuan dalam kes Christopher Koh telah menyatakan bahawa pengurangan hukuman sebanyak 1/3 harus diberikan sekiranya OKT mengakui salah. Dalam kes caritan anak lelaki Pachamutu, OKT itu telah dijatuhkan hukuman penjara sebanyak 6 tahun selepas pemotongan hukuman sebanyak 1/3 atas pengakuan salahnya. Oleh yang demikian, saya berharap jasa baik Tuan Magistrate untuk mengambil kira pengakuan salah OKT tersebut sebagai suatu faktor mitigasi yang penting ketika menjatuhkan hukuman. Tuan Magistrate, saya difahamkan bahawa kesihatan OKT kurang baik. OKT sedang menghidap penyakit kencing manis tahap 2 dan sedang dalam rawatan. Beliau berisiko pingsan pada sebarang masa jika tidak menerima rawatan yang berterusan bagi mengawal penyakitnya. Oleh itu, OKT perlu meneruskan rawatannya dan beliau sukar untuk mendapatkan rawatan jika dipenjarakan. Saya dengan rendah dirinya merujuk Tuan Magistrate kepada kes Muhammad Haziq Firdaus lawan pendakwa raya, di mana mahkamah telah mengambil kira bahawa OKT menghidap penyakit kencing manis dan sedang menjalani rawatan sebagai salah satu faktor mitigasi. Selain itu, saya ingin menjelaskan kepada Tuan Magistrate bahawa OKT mengambil cannabis tanpa ada sebarang niat jahat, tapi dengan anggapan bahawa cannabis dapat mengurangkan paras glukosa dan menambah baik penyakit kencing manisnya. Anggapan ini bukanlah tanpa asas, tapi berdasarkan kajian sains yang sahih. Menurut kajian yang diterbitkan oleh Diabetic Care pada tahun 2016, cannabis mengandungi CBD dan THC, di mana kedua-dua ini dapat secara signifikannya mengurangkan paras glukosa dalam darah. Oleh itu, saya memohon agar Tuan Magistrate dapat mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam membuat keputusan mengenai hukuman OKT. Tuan Magistrate, OKT baru berumur 20 tahun dan mempunyai masa depan yang cerah di mana dia mempunyai minat dan kemampuan dalam perniagaan serta memperoleh keputusan yang cemerlang dalam PMR. OKT seharusnya diberi peluang supaya dia dapat berbakti kepada masyarakat dengan kebijaksanaan dan kemahiran yang dia ada. Sekiranya OKT dikenakan hukuman yang berat dan terpaksa hidup di penjara lebih lama, ini akan menyukarkan OKT untuk membina kerjaya di masa hadapan dan OKT tidak dapat membantu kakaknya yang merupakan ahli keluarga tunggalnya. Saya dengan rendah diri merujuk mahkamah kepada kes Pipi lawan Lim Yen Wei, di mana mahkamah dalam kes ini mengambil kira usia tertuduh yang masih muda, ketidakstabilan kewangan dan faktor-faktor yang berkaitan. Mahkamah percaya bahawa hukuman penjara atau denda minimum RM10,000 yang akhirnya akan dipenjara jika gagal membayar denda akan merosakkan peluang tertuduh untuk membuka lembaran baru untuk mendapatkan peluang pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Mahkamah juga percaya bahawa rekod jenayah yang dikenakan ke atas tertuduh yang berusia 22 tahun sudah mencukupi untuk mengelakkan tertuduh daripada mengulangi kesalahan yang sama dalam masa terdekat. Untuk pengetahuan Tuan Magistrate juga, kakak OKT bercadang untuk menghantar OKT ke pusat pemulihan dadah swasta dan kemudian ingin OKT menerima rawatan secara sukarela di klinik Kyo & K AADK. Saya dengan rendah diri memohon agar mahkamah menjatuhkan hukuman sebagai tujuan pemulihan dan bukan untuk mencegah atau menghukum. Dalam kes tukiran bentai, mahkamah telah mengambil langkah pemulihan ke atas tertuduh dan berpendapat bahawa bagi OKT muda dalam lingkungan 17 hingga 21 tahun, mereka tidak sepatutnya dipenjara. Faktor keempat, latar belakang keluarga. Tuan Magistrate, untuk melemah mahkamah yang mulia ini, ibu bapa kepada OKT telah meninggal dunia dalam sebuah kemalangan jalan raya. Kakak kepada OKT sebagai satu-satunya ahli keluarga OKT mengharapkan kepulangannya dengan penuh kerinduan. Tuan Magistrate, saya diberitahu bahawa OKT tidak menyambung pelajarannya selepas kehilangan ibu bapanya. Oleh itu, beliau mudah terpengaruhi dengan gejala negatif.
Saya turut difahamkan bahawa OKT telah mengalami krisis emosi akibat daripada kehilangan ibu bapanya pada zaman remaja. Disebabkan oleh kekurangan bimbingan dan kasih sayang, OKT telah dipengaruhi dengan desakan kawan-kawannya dan turut melakukan kesalahan tersebut. Tuan Magistrate, saya difahamkan bahawa OKT telah memberi kerjasama yang sepenuhnya kepada pihak polis sejak beliau ditangkap. Saya dengan rendah diri merujuk Tuan Magistrate kepada kes PP melawan Haritan Pace Mutu, di mana mahkamah berpendapat bahawa untuk tertuduh yang membantu polis dalam siasatan mereka, terutamanya jika tertuduh adalah seorang yang masih muda, satu pengurangan hukuman patut diberikan. Oleh itu, saya berharap agar prinsip yang sama boleh diambil kira dalam kes OKT, mengingatkan usaha OKT yang membantu dan menjimatkan masa polis dalam proses siasatan. Faktor ke-6, perasaan insaf. Tuan Magistrate, OKT telah dibawa ke mahkamah dengan kesalahan yang sama pada umur 17 dan turut diawasi oleh Jabatan Kebajikan selama 2 tahun. Sepanjang waktu tersebut, OKT telah melakukan segala usaha yang sesungguhnya untuk memulihkan dirinya. Saya dengan rendah hati merujuk kes Sosainatan vs PP di mana mahkamah berpendapat bahawa rasional gap principle adalah langkah-langkah positif yang diambilnya untuk memulihkan dirinya dan jarak masa sejak catatan terakhir bukanlah faktor penentu. Tuan Magistrate, saya difahamkan bahawa OKT telah insaf daripada perbuatannya. OKT akan pergi ke pusat pemulihan dadah dan mendapatkan rawatan secara sukarela di klinik Cure and Care. Dengan ini, OKT berharap agar mahkamah dapat memberi peluang kepadanya untuk pulang ke pangkuan jalan yang benar serta memperbaiki dirinya. Tuan Magistrate, amaun dadah yang dijumpai pada OKT iaitu 0.16 gram merupakan satu amaun yang kecil. Dadah tersebut adalah untuk kegunaan sendiri dan bukanlah untuk diedarkan ataupun dijual kepada orang lain. Saya juga dengan rendah diri merujuk Tuan Magistrate kepada kes PP against Putih Nordin and another di mana mahkamah telah mengambil kira jenis dadah yang kurang berbahaya dan memudaratkan dijadikan satu faktor mitigasi yang menyatakan dalam bahagian help bahawa the cannabis found in his possession was less deleterious than morphine and heroin. Hukuman gantung sampai mati diketepikan dan OKT dikenakan hukuman penjara seumur hidup serta 6 sebatai. Faktor seterusnya ialah faktor kerja. Tuan Magistrate, sebelum ditangkap, OKT bekerja sebagai seorang penghantar makanan dan juga pembantu di restoran kakaknya. Oleh itu, sekiranya OKT dikenakan hukuman penjara yang lama, OKT mungkin akan kehilangan kerjanya. Bukan itu saja, perniagaan kakaknya juga akan terjejas. Ini adalah kerana OKT merupakan pekerja di restoran tersebut. Saya dengan rendah diri merujuk mahkamah kepada Gesgan Kim Gua lawan pendakwa raya di mana telah dinyatakan bahawa mahkamah harus mengambil faktor kehilangan kerja dan keaiban yang dihadapi oleh OKT semasa dijatuhi hukuman. Tuan, sekiranya OKT dikenakan hukuman yang berat dan terpaksa menjalankan hukuman penjara yang lama, ini akan memberi satu tamparan hebat kepada OKT. Sejurus selepas OKT selesai menjalani hukuman penjara, OKT akan sukar untuk mendapatkan kerja kerana mempunyai rekod jenayah dan merupakan seorang bekas banduan. Tuan Magistrate, saya merujuk kepada kes PP against Yong Yin Choi di mana mahkamah memberi penghakiman bahawa satu ikat jamin kelakuan baik di bawah Seksyen 294 Kanun Prosedur Jenayah adalah tidak terhad kepada kesalahan yang melibatkan hukuman penjara sahaja. Malah ia boleh diguna pakai untuk kesalahan yang boleh dikenakan hukuman denda. Jadi berdasarkan semua alasan yang telah dinyatakan, saya memohon kepada mahkamah yang mulia ini agar hukuman seringan-ringannya dikenakan ke atas OKT. Dengan rendah diri saya juga memohon agar hukuman penjara tidak dikenakan kepada OKT dan hanya dihukum dengan denda sahaja. Sekian, terima kasih.